الفاتحة. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dimuliakan Fadil Ustaz Zakaria, para pegawai masjid, pasar qaryah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita meneruskan, kita membaca surah Al-A'la. Telah kita baca sempurna ayat itu pada minggu yang lalu. Pada malam ini kita terus kepada huraiannya, iaitulah muka surat 90 ayat yang ke-6. InsyaAllah kita baca sekali lagi, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadhakkir in nafa'ati dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuha al-ashqa. الذي يصلى النار الكبرى. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي
لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Kita terus kepada huraian tajwid. Kita dapat tengok 2 minit lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka, sini maknanya akan kami bacakan kepada kamu. Apa maksud Jibril datang kepada Nabi dan senantiasa dibacakan ayatnya kepada Nabi, yaitu wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi melalui perantaraan Jibril. Bila Jibril baca kepada Nabi, Nabi ulang. Bila Nabi baca, Nabi ulang. Maka para ulama, antaranya Al-Imam An-Nasafi menyebut ulangan Nabi itu seolah-olah menggambarkan Nabi bimbang, kut-kut lupa ayat yang telah dibacakan itu. Maka kata ulama, bermula surah ini, ayat yang ke-6 ini, bila turunkan ayat ini, fala tansa, maka kamu tidak akan lupa, kata Imam An-Nasafi. Bermula ayat ini, selama mana ayat yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi, semenjak itulah Nabi tak payah ulang, senantiasa ingat dan senantiasa ada di nada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanuqri'uka, kami akan bacakan kepada kamu, kata kepada Muhammad. Bacakan apa? Yakni Al-Quran. Fala tansa, maka kamu tidak lupa. Yang kedua, ini nak menggambarkan bahawa Nabi adalah seorang manusia. Bila seorang manusia, al-insan la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Bila kata manusia, dia tak sunyi daripada salah dan silap dan lupa. Mana lupa tu sifat manusia. Nabi pun manusia, kita pun manusia. Maka sifat lupa ini ada pada manusia. Lagu mana tak bagi lupa? Kena diingatkan. Maka di sana ada kaitan dengan ayat yang ke-9, fadzakir. Ayat 9 tu, fadzakir, berilah peringatan. Maknanya apa? Manusia ni kena senantiasa diingatkan supaya dia tak lupa. Jadi kita duk khutbah seminggu sekali, itu apa dia? Fazakir, nak beri peringatan. Ini benda yang kita kena ulang selalu. Dan fazakir ini, tazkirah ini, kita baca dalam tafsir, berapa kali nak kena ulang? Banyak kali. Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia kata, aksaru min 10 marrat. Ulang ni kalau boleh peringatan itu lebih 10 kali. Contoh, dalam urusan dunia kita pun kita diulang peringat, dalam urusan akhirat lebih-lebih lagi untuk mengingatkan. Anak kita bangun semayang, pergi semayang, tanya pula semayang dah lagi, tanya pula semayang dah lagi. Ni 2 kali tanya tak apa dah, kena lebih pada tu. Tanya ni sebab apa? Manusia, dia kadang-kadang galib. Jadi maksud di sini Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita bagaimana Nabi juga seorang manusia. Fala tansa, maka kamu takkan lupa. Lupa apa? Yakni ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran, yakni wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Kemudian disebut illa masya Allah, kecualilah ma apa syaa yang dikehendaki Allah. Kata ulama di sini, ayat-ayat di sana ada ayat yang Nabi ingat dan ada ayat yang disebut ayyansahu hukmuhu. Ada ayat yang telah dinasahkan akan hukumnya.
Maksudnya ayat itu dinasahkan. Ada ayat yang dinasahkan bacaannya, ada ayat yang dinasahkan hukumnya. Illa masya Allah, kecualilah kalau Allah mengkendakinya. Jadi kalau Allah menghendaki sesuatu itu lupa, maka ia lupa. Tetapi dalam ayat ini kata ulama, fala tansa, Nabi tak lupa sampai bila-bila. Innahu, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui al-jahra wa ma yakhfa, mengetahui perkara yang terang, apa yang zahir, dan wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Jadi dalam bab ini, dalam bab Al-Quran ini, sehingga Nabi pun risau takut lupa, tambah kita duk hafal dah ni, lupa. Maka sebab itu disebut Quran ini satu cahaya yang sangat bersih, suci, bersih. Sekiranya ia berada dalam hati manusia yang kotor, maka dia tak akan lekat lama. Dia tak akan lekat. Sebab itu syakautu ilal waqi' su'il hifz, kata Imam Syafi'i, aku pergi kepada guruku, aku tak ingat, aku lupa. Tadi aku hafal, sekarang aku lupa. Tadi aku hafal, sekarang aku lupa. Su'ul hifzi, tak ingat. Imam Syafi'i. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, berguruku pesan tinggal maksiat. Maksudnya bila kata tak ingat tu confirm tadi ada maksiat hang buat. Wal ilmu nur wa nurullah la yudalil 'asi. Ilmu itu cahaya. Lebih-lebih Quran adalah cahaya, dan cahaya itu tak akan lekat pada hati yang kotor. Jadi lagu mana kita doa hafal lupa ni? Sudah hafal tak lupa langsung. Kalau hafal lupa, betul. Sudah hafal tak lupa. Ada kena hafal juga. Sebab ini ayat Quran mulia, kita hafal, ingat Allah Ta'ala, ingat Quran ni satu amalan yang sangat hebat. Maka ulang. Maka tinggal maksiat itu, kata ulama, yang penting, yang pertama, kita pastikan hati kita bersih. Nak bersih itu lagu mana? Kena sucikan hati. Maka sucikan hati itu, dia ada kaitan dengan ayat yang kita nak baca saat ini, yang disebut ayat 14, tazakka, qad aflaha man tazakka. Maksudnya Quran itu berada dalam hati yang bersih. Tazakka makna orang yang hatinya bersih. Okey, nak bersihkan hati itu macam mana? Dia mesti melalui adawat, dia ada pekakasnya. Dan pekakasnya itu antaranya adalah kita itu senantiasa zikir kepada Allah. Senantiasa zikir kepada Allah. Yang kedua, senantiasa berwudu. Yang ketiga, memperbanyakkan fikir kepada kejadian alam ini. Makna hati kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menutup lubang yang membawa kepada hati kita kotor. Mata kita, telinga kita, mulut kita, segalanya jangan ada maksiat dalam jiwa kita. Bila ada maksiat, hati kita kotor. Bila hati kita kotor, Quran tadi dia tak ingat dan tak lekat dalam jiwa kita. Jadi inilah cabaran kita untuk kita ingatkan Quran. Keterangan, yakni setelah Allah menyuruh Rasulnya supaya menyucikan diri dan menyebutkan dalil kekuasaan dan keesaannya, disebutkan pula di sini kurniaan dan nikmatnya ke atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kami Allah membacakan kepadamu ya Muhammad Quran yang agung ini supaya engkau hafal dalam dadamu sehingga engkau tidak akan melupakannya. Quran ini dipelihara oleh Allah sampai kiamat dengan adanya Quran di dada-dada para hafaz, pada hufaz.
Tetapi apa yang dikehendaki Allah mengenai hukum-hukum yang dibatalkannya, engkau akan melupakannya. Ayat ini merupakan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sebagai orang yang tidak tahu membaca dan menulis, namun apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadanya tidak dilupakannya. Keadaan Nabi menghafal kitab suci Al-Quran dan tidak melupakannya merupakan sebesar-besar bukti di atas kerasulannya. Dan Allah yang maha mengetahui itu dapat mengesan kata-kata yang diungkapkannya berterang-terangan dari hamba-hambanya dan juga segala perbuatannya. Juga dapat dikesan apa yang telah orang sembunyikan baik di bumi maupun di langit. Jadi lambat membaca Quran ini kita baca banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi sabda, innal quluba tatasaddaqu kama yatasaddaqul hadid, faqila ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat, sesungguhnya Nabi telah bersabda, sesungguhnya hati manusia itu keras seperti mana kerasnya besi. Hati manusia ni keras seperti mana besi itu. Keras ni, nampak macam lembut tapi keras. Bagaimana nak melembutkannya? Faqala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitilawatil Quran wa dzikrul maut. Dan lembutnya hati manusia adalah dengan membaca Quran dan ingat kepada kematian. Maksudnya kelebihan orang yang senantiasa membaca Quran dan senantiasa zikir dan ingat kepada mati, hatinya bersih. Para salafus salih, yakni orang-orang yang terdahulu daripada kita, menjadikan zikir harian mereka itu adalah dengan Al-Quran. Karena zikir harian ini, amalan kita adalah dengan Quran. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul kalami Al-Quran. Sebaik-baik perkataan adalah bacaan Al-Quran. Ada kita sembang baca Quran mana banyak hari-hari? Agak-agak lah confirmnya sembang banyak. Makna perkataan itu yang paling baik, kata Nabi, adalah ungkapan Al-Quran. Harap pagi itu dah, kalau boleh tiap-tiap kali masa luang baca Quran, masa luang baca Quran. Jadi maksudnya, kata Nabi, zikir yang paling baik, kalimah yang paling baik adalah tilawatul Quran. Subhanallah baik, Allahu Akbar baik, tapi yang paling baik adalah kalamullah, kita baca Quran tu. Maknanya kalimah yang sangat mulia, karena ia merupakan wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang hebat dalam Al-Quran ini, nama dia Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ini seorang sahabat yang hebat. Di antaranya kerana dia mendampingi Rasul, dia duduk dengan Nabi daripada umur yang kecil lagi, sehingga dia beri khidmat kepada Nabi dan disebut sebagai sahabat penyimpan rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari orang-orang kafir Quraisy mencabar sahabat Nabi, siapa di kalangan kamu yang berani membaca ayat yang diturunkan kepada Muhammad ataupun tanda-tanda Muhammad itu Rasulullah? Lalu sahabat-sahabat berbincang, siapa nak dibaca depan orang-orang kafir ni? Dia tahu dah kalau baca depan orang kafir ni berani, maknanya kita akan dapat kecederaan, naik dan sebagainya. Lalu Abdullah Mas'ud kata, tak apa, biar aku baca. Akhirnya dia pun baca. Ketika orang ramai di pasar tepi dengan Kaabah itu, dia berani, dia berkata dengan ayat Quran, karena dia merupakan orang yang sangat-sangat fasih bacaan Al-Quran yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibacanya surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan 'allamahul bayan. 4 ayat sampai dengar orang kafir Abu Jahal dan sebagainya, meduk tumbuk dia sampai cedera parah. Dia balik kepada sahabat-sahabat dia. Dia berkata, tadi kami pesan jangan kau pi juga. Hang pi juga kena. Tak apa, dia kata, biar mati tak apa, kami baca Quran. Ini tanda aku kasih dan sayang kepada Islam ni.
Ini bagaimana sahabat Nabi baca Quran sehingga mendapat kecederaan. Kita tak cedera apa baca tu pemalas lagi. Nah, maksudnya hebatnya mereka. Maknanya perjuangan mereka itu nak melafazkan kalimah Allah itu berhadapan dengan berbagai ujian, sehingga di zaman Makkah mereka menghadapi berbagai perkara, nak mendapatkan ayat-ayat pun kena sembunyi-sembunyi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah Ibn Mas'ud ketika mana di zaman Sayyidina Osman dia nak meninggal, datang Sayyidina Osman kata, wahai Abdul Mas'ud, banyak lagi gaji-gaji ataupun duit hang tak ambil duit dalam bank, maksudnya simpanan dia dapat sumbangan daripada kerajaan zaman itu. Dia kata biarlah duit itu aku hadiahkan kepada Baitul Mal. Kemudian dia kata duit itu tak mau bagi ke anak-anak hang, anak-anak meninggal, anak makan apa? Dia kata biarlah mereka itu, aku telah mendengar Rasul telah bersabda dengan hadis yang masyhur, ialah dengan suatu surah Al-Waqi'ah. Aku mendengar surah Nabi sebut siapa yang baca suratul Waqi'ah pada setiap malam, lam yusibhul faqra, mereka itu tak ditimpa dengan kepapaan. Jadi amalan yang disebut oleh Nabi kepada Ibn Mas'ud, dia sebut aku tak payah gaduh dah, harta tak payah aku hadiahkan anak-anak aku dengan surah Waqi'ah, tak perlu kelai dah. No, ni bagi harta tinggal harta banyak je nak kelai, tak ada sampai kubur lagi dah, kelai dah bab harta ni. No, tapi dia kata aku bagikan mereka Quran, amalkan Quran surah Waqi'ah terutamanya, maka mereka akan mendapat rahmat kasih sayang Allah dengan rezeki yang melimpah ruah. Itu di antara hadis yang masyhur. Jadi meninggal di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi apa yang kita nak adalah kita nak kena berdampingi dengan Al-Quran sebagaimana yang ditunjukkan oleh para sahabat. Mereka itu hidup dengan Al-Quran. Jilil Quranil Farid, generasi Al-Quran yang hebat. Nah, hari ini pun kita nak kembalikan dalam kehidupan kita, jadualkan kehidupan kita baca Quran, walaupun semuka baca. Kalau boleh sebelum subuh kita bangun awal solat subuh kita baca, dan selepas subuh, sehinggalah Quran itu menjadi wirid harian kita insya-Allah. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami, kata Allah, wa nuyassiruka, mempermudahkan bagi kamu al yusra. Nah, yusra ni apa? Ialah asy-syariah ataupun disebut al-Islam. Wa nuyassiru, kami berikan kepada kamu engkau wahai Muhammad taufik, nuyassiruka lil yusra, kepada jalan yang mudah. Jalan yang mudah inilah yang disebut sebagai syariah ataupun syariat. Dipermudahkan bagi kita Islam tu. Mudah di sudut mana? Sahlan wa samhan wa adlan, la iwajan wala harajan. Nah, dipermudahkan hidup kita ini dengan syariat. Nah, syariat itu konsepnya dipermudahkan untuk menjadi panduan manusia. Nah, kata Said Hawa, syariat Islam ini salihun li kulli zamanin wa makan. Di mana jalan Islam ni mudah untuk kita menjadi pedoman sampai mati. Mudah tu bagi siapa? Liman yurid, bagi siapa yang nak, dan susah bagi yang tak mau. Ini yang menjadi persoalan kita. Islam ni dia diturunkan sesuai dengan fitrah manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim, kata Allah. Agama Islam ini sesuai dengan fitrah kejadian kita. Kejadian kita ini bersih, suci, nak dibawa kehidupan kita menuju syurga. Allah bentangkan kepada kita syariat Islam ni. Ikut, kerana ia akan menjadi kemudahan kepada kamu di dunia dan juga di akhirat. Allah permudahkan jalan kita. Nah, sebab agama kita ada sistem, ada panduan, ada teknik, ada panduan buku yang sangat jelas. Quran disusun oleh ulama pula dengan kitab-kitab panduannya dan sebagainya. Kaedah nak buat amal semayangnya ada kaedahnya, puasa ada kaedahnya, semua dalam kehidupan kita serba-serbi Allah permudahkan. Kerana apa? Sesuai dengan agama yang disebut sebagai agama fitrah. Kata Allah, yakni Allah memberi taufik.
Kemudahan. Taufik ni petunjuk, kemudahan kepada Rasulnya untuk menjalankan syariat agama, yang mana konsep agama yang dibawa oleh Nabi itu yang berdasarkan sikap lemah lembut, lagi sangat mudah mengamalkannya. Di antara syariat-syariat yang turunkan dari langit, maka agama Islam yang dibawa oleh baginda adalah paling mudah untuk mengamalkannya. Baik itu, kalau kita dengar orang-orang yang memeluk Islam, di antara perkara yang mereka tertarik adalah solat, sembahyang tu, konsep sembahyang tu, bagaimana jelas sistem Allah Ta'ala mengajar kita, Nabi mengajar kita, konsep sujudnya, konsep qiyamnya dan sebagainya, sehingga yang kita pernah sebut oleh seorang ulama ataupun penulis yang bernama Said Qutb rahimahullahu ta'ala, dalam satu perjalanan kapalnya, dalam perjalanan kapal, dia kata, kami beramal dengan Islam ni, dan lepas itu orang kelasi kapal yang bukan Islam tu jumpa, dia tanya, apa benda yang kamu buat? Dia kata, ini ajaran agama kami. Sebab aku tertarik, dia kata, bila kamu dengan satu suara kamu boleh berkumpul, dengan satu suara, dengan satu perkataan saja kamu boleh angkat takbir, dengan satu perkataan saja kamu boleh rokok, dengan satu perkataan saja kamu boleh sujud, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar azan, kamu himpun. Allahu Akbar, kamu angkat takbir. Allahu Akbar, kamu rokok. Allahu Akbar, kamu sujud. Dengan satu kalimat kamu boleh bersatu. Ini menggambarkan kehebatan sistem, tapi kita tak pernah nak jadi. Allahu Akbar ke atas, tak main-main, tak main lagi, jadi suasana tu dia tak cantik. Baik itu kalau orang Islam menggambarkan Islam yang sebenar, orang bukan Islam akan tertarik. Ini keadaan yang kita kena fikirkan. Bimbang Allah tanya kepada kita, kamulah yang menyebabkan orang-orang bukan Islam tak tertarik dengan Islam. Al-Islam mahjubun bainal muslimin. Islam itu menjadi tembok oleh orang Islam dia yang menembokkannya. Orang bukan Islam tak nampak keindahan Islam disebabkan oleh sikap sebahagian umat Islam yang tak beramal dengan cara hidup Islam. Sedangkan syariat Islam itu cantik, dikaji dalam semua aspek, sainsnya, segalanya hebat, tetapi disebabkan oleh cara hidup orang Islam yang tak beramal dengan cara Islam, maka orang bukan Islam tak tertarik dengan kita. Ini yang perlu kita rasa, perlu kita sama-sama fikirkan bagaimana nak buat perubahan dalam konteks masyarakat kita ini, insya-Allah. Yakni dia kata Allah Ta'ala memberi taufik, iaitu kemudahan kepada Rasulnya untuk menjalankan syariat Islam, yakni agama Islam yang berdasarkan sikap lemah lembut, lagi sangat mudah mengamalkannya. Di antara syariat-syariat yang diturunkan dari langit, maka agama Islam yang dibawa oleh baginda adalah paling mudah mengamalkannya. Fadzakir, maka Allah kata fadzakir, berilah peringatan. Peringatan ini bil Quran. Dalam tafsir An-Nasafi dia kata fadzakir yakni bil Quran. Berilah peringatan yakni dengan Al-Quran itu. Berilah peringatan kepada manusia dengan Al-Quran. Mana kamu nyatakan kepada manusia dengan hujjah Al-Quran. Inna fa'ati dzikra, seandainya peringatan itu memberi manfaat, ataupun di sini saya awal kata Allah sebut inna fa'ati dzikra, sekiranya ia memberi manfaat ataupun tidak memberi manfaat kepada orang yang mendengarnya, tetap kamu kena sampaikan. Sekiranya apa yang kamu sampaikan itu diterima dan diamalkan, ataupun tidak diterima dan tak diamalkan, tetap kamu kena sampaikan agama itu. Jangan pilih apa, bagi tahu, maklum dia suruh pi dia tu buka badak tu habaq pi tak terima dia tu. Tak pi cerita dia tu jenis tak makan zaman lah, habaq pi berapa kali pun jangan pi. Fadzakir, berilah peringatan.
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Berilah peringatan, sesungguhnya yang beri hidayah Allah, bukan kamu. Usaha kita, Allah yang akan beri petunjuk. Ini Allah kata fadzakir dengan lafaz amar. Makna hukumnya mesti kamu sampaikan. Fadzakir. Nah, dalam tafsir Ibnu Al-Asafi tafsir dia kata fadzakir ini hukumnya wajib, kena sampaikan peringatan. Tapi nampak kemungkaran mesti falyughayyir. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir. Nampak kemungkaran mesti ubah. Jangan tak apa pakai redha ya. Tak boleh, kena ubah. Dalam rumah kita kena ubah sebab kita ada kuasa. Dalam taman kita boleh nak ubah. Payah juga nak ubah, nak mesyuarat macam mana nak buat ni. Lagu mana kita nak buat taman kita ni? Hak taman Jumaat banyak ni. Macam mana nak buat? Kita naik motor nak main layang, dia naik motor nak pergi mengai ikan, nak pergi mengai, nak pergi menggoh apa-apa. Macam mana nak buat? Nak biar pergi, tak boleh biar pergi. Nanti akhirat esok dia tanya kita, jenuh jawab gitu. Lagu mana nak buat? Ini persoalan besar. Fazakir ni kata Said Awak, inilah unsur kekuatan umat Islam hari ini. Tanggungjawab utama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tugas utama umat Nabi Muhammad. Kamu dikeluarkan untuk apa? Menyeru manusia, ta'muruna bil ma'ruf, suruh kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, cegah kemungkaran. Itu nak buat lagu mana? Tengok saja tak boleh, kena buat sesuatu, kena fikir sesuatu. Kemungkaran dalam sekolah kita, kemungkaran dalam masyarakat kita, dalam negara kita pun kita kena fikirkan bagaimana, sekadar mana keupayaan kita. Kata Said Hawa, sekurang-kurangnya bila mati esok ada jawapan kita di hadapan Allah. Ya Allah, aku tak mampulah, teratu yang aku boleh buat, itu sekurangnya. Jangan buat biar-pi, tak boleh. Karena kita bertanggungjawab dengan apa yang ada di hadapan kita, karena ini zaman kita. Dan ini zaman kita. Maka bila kita buat sesuatu yang dinamakan dakwah tadi, maka itulah yang dinamakan jihad. Sahabat-sahabat Nabi ini kekuatan mereka adalah jihad yang sangat hebat di zaman mereka berhadapan dengan kesusahan. Cuma zaman kita, zaman kita. Maka fadzakir inilah yang merupakan tanggungjawab kita. Cuma nak tazkirahkan apa adalah peringatan daripada Al-Quran, no? Apa yang menjadi ilmu yang kita pelajari. Nampak benda tak elok macam mana, cuma cara lah, teknik, cara pendekatan. Jangan duk pergi jekah dia, ni masuk neraka ni, tak pakai tudung ni masuk neraka terus. Tak boleh, kena ada cara dia. Buat cara bagi elok. Macam mana cara? Panggil buat majlis rumah kita, baik dengan dia dulu. Kata Ustaz Fathiyakan, perubahan manusia itu boleh berlaku sekurangnya dengan 12 pertemuan, dia kata. Dalam bukunya Kaifa Nad'u Ilal Islam, macam mana kita nak seru manusia kepada Islam ni, dia kata kita mulakan pertemuan dengan biasa, dengan mengenali dia. 12 pertemuan, makna 12 kali belanja makan aja pada. Baru nak masuk tajuk tu. Jangan duk pergi pertama masuk tajuk terus, kawan tak main apa tu. Lepas tu masuk kepada dia minat apa? Dia ni minat main futsal, kita main cara futsal. Biar kawan dia naik mat rempit, cara mat rempit kita pun. Tentang depan kawan kita ni, depan rebus raya baru kita ni. Tentang cuba pergi tengok. Allah. Nak sisih supaya penuh duduk tu lah. Macam mana kita nak buat? Nak buat ke mana? Nak fikir. Jadi kita nak fikir lagu mana, nak kena buat. Sebab tak sudah ni kita kata tak apa dah, kita duk main-main orang lain dah macam mana. Ini tanggungjawab kita dengan Allah. Kena buat sesuatu. Macam mana? Itu pendekatan, fikir bagaimana, kerana Allah yang akan memberi hidayah. Kita usaha. Jangan kita selenda, tak boleh. Ini tanggungjawab yang mesti kita bertanggungjawab padanya.
Kemudian kita baca Allah menyuruh Rasulnya supaya memberi peringatan kepada umatnya. Bila Allah menyuruh Rasul menyuruh kita jugalah memberi peringatan kepada umat kita berdasarkan kitab suci Al-Quran, di mana sahaja tempat yang sesuai pengajarannya dan mendatangkan manfaat untuk mereka. Ayat ini menunjukkan cara dan adab menyiarkan ilmu pengetahuan, dan janganlah ilmu itu diberikan kepada orang yang layak, yakni ahlinya. Sebagaimana kata Sayyidina Ali, ma anta bimuhaddatsin qauman hadithan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Engkau tidak patut menuturkan kepada satu kaum kata-kata yang tidak dapat diterima oleh akal mereka, kerana boleh menjadi fitnah kepada sebahagian mereka. Dan katanya lagi, ajaklah orang bercakap dengan kata-kata yang mereka akan mengetahuinya. Adakah kamu suka kalau ada orang mendustakan Allah dan Rasul? Maksudnya pendekatan. Hari ini orang kata pendekatan psikologi. Cara macam mana nak tackle anak muda, cara macam mana. Itulah pendekatan yang mesti kita sama-sama buat untuk menjinakkan mereka. Macam orang tua-tua dulu nak tambat, nak bekas lembu kebau, dia tabuk garam dulu dah. Itu kaedah yang halus bagi orang tu suka dengan kita, dekat dengan kita. Akhirnya kita cerita Islam dan cara yang boleh menyebabkan dia tertarik dengan kita. Fadzakir, kemudian Allah sebut lagi, sayadzakkaru man yakhsha, dan orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Sayadzakkaru, yakni akan mendapat pengajaran. Hanya saja kata Ibnu Katsir, man yakhsha. Apa maksud man yakhsha? Nak bagi kawan tu takut kepada Allah. Maksudnya perubahan seseorang itu bermula dengan dia mengenal Allah. Kalau dia mengenal Allah, maka dia kenal sungguh-sungguh dengan Allah, syurga, neraka, akhirnya rasa gerun. Maka bila kita ajak dia semayang, dia mudah. Maksudnya muqaddimah kepada perubahan manusia bermula dengan ma'rifatullah. Baik itu disebut awwaluddin ma'rifatullah. Bila dia kenal Allah, maka dia akan kasih dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi konsepnya di sini ialah membentuk keyakinan kepada manusia supaya ia ada khasyatillah. Jadi nak bagi ada takut kepada Allah, dia kena dibentuk dengan akidah tauhid, yakni mengenal Allah Azza wa Jalla. Itu step ke arah meningkatkan diri kepada Allah. Ulama-ulama sufi dulu dia mulakan dengan zikir kepada Allah. Itu kadang-kadang tengok pendekatan zikir ini juga memberi satu keinsafan. Maknanya perbanyakkan zikir kepada Allah, sebut nama Allah, banyakkan tasbih kepada Allah. Maka anak-anak tadi dia akan rasa sayu, dia rasa zuk, rasa kasih dan sebagainya. Kemudian bawa kepada mengenal Allah, ilmu akidah, kemudian dinyatakan peringatan. Akhirnya anak-anak itu akan berubah. Maksudnya akhir kepada tazkirah itu, dia akan manusia yang akan beramal dengan cara hidup beragama. Maknanya maka dikata sini man yakhsha, iaitulah khasyatillah. Yastayqizu qulubul insan bi khasyatillah, membangunkan hati manusia itu supaya takutkan Allah. Jadi peringatan kita tuju kepada hati dia. Kita peringatkan manusia, terfokus kepada hati dia supaya dia ingat kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa, orang yang celaka adalah orang yang disebut sini al-ashqa, dan orang-orang yang celaka akan menjauhinya, yakni orang yang tadi lawan kepada khasyatillah adalah orang yang melawan Allah. Jadi orang yang melawan Allah ini disebut al-ashqa, iaitu orang kafir. Apa sifat kafir? Mereka itu orang yang keras, yakni yang degil daripada menerima dan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladhi yaslan naral kubra, orang kafir itulah kata Allah, alladhi yang yasla, dihumban. Yasla ni masuk, bukan masuk biasa, tak, dihumban, dilempak
an-nar, dalam neraka al-kubra. Kata ulama, an-narus sufla, iaitu neraka yang paling bawah, berdasarkan ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, dalam neraka yang paling bawah. Mana neraka ini dia ada tingkat-tingkat dia. Neraka yang paling bawah itu dihumbankan kepada mereka yang disebut al-ashqa. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Keazaban yang mereka terima itu, dia tidak mati di dalamnya dan tidak hidup. Gambaran kata hidup dalam keadaan yang sengsara. Humban dalam api neraka tu, kok mati tak apa, tak mati. Kalau hidup dalam keadaan sengsara, maknanya siksa yang sangat pedih. Makna dalam neraka tu, kalau disiksa mati tak apa, tapi tak mati, hidup dalam keadaan dibakar oleh Allah Azza wa Jalla siang malam selama beribu-ribu tahun. Disebut dalam Nabi SAW dalam hadis yang menyatakan bahawa an-nar jahannam narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz' min nari jahannam. Sesungguhnya api dalam dunia ini satu juzuk daripada 70 juzuk, yakni 70 kali ganda daripada api jahannam yang sebenar. Maknanya api dunia ni satu juzuk ya. Panas tu daripada 70 kali ganda daripada api neraka jahannam, wal a'yadzu billah. Kemudian Tuhan sebut qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang tazakka, yakni orang yang menyucikan jiwa mereka. Jadi kita faham di sini Allah sebut bermula dengan ayat yang kita bacakan tadi, konsep tazkirah, peringatan. Yang kedua, untuk apa? Melahirkan manusia yang takut kepada Allah. Kalau manusia itu tak takut kepada Allah, dia menjadi kelompok al-ashqa, kelompok yang degil. Bila kelompok yang degil itu, apa dia kesimpulan dia? Yaslan naral kubra, mereka masuk dalam neraka yang sangat-sangat hebat siksaannya, dan siksaan itu digambarkan oleh Allah, thumma la yamutu fiha wa la yahya, dalam keadaan macam mati tapi tak mati, disiksa dalam neraka, wal a'yadzu billah. Ini siksaan yang sangat pedih yang kita kena ingat. Inilah peringatan yang sangat-sangat hebat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut, dan kita baca lagi Allah sebut menerangkan bahawa orang yang mendapat faedah dan pelajaran dari peringatan dari kitab suci Al-Quran ialah orang yang takutkan Allah akan siksanya. Nak rasa gerun kepada hukum dan peraturan dekat apa hukuman Allah ni lagu mana? Hati kita ni tak rasa gerun. Gerun ni maksudnya seperti kata Allah, orang yang beriman itu bila dibacakan ayat-ayat neraka berhenti, diam, merenung dalam hati mereka, gementar hati mereka. Hari ini kita tak rasa. Sebab apa tak rasa? Ini perlu kepada suatu kita nilai semula. Sebab apa tak rasa? Puncanya hati kita. Sebab itulah lagu mana kita nak hidup dalam keadaan yang benar-benar seperti mana yang berlaku di zaman sahabat Nabi SAW adalah kerana kita hidup dalam suasana fahsya wal munkar. Hidup dalam suasana fahsya dan munkar. Macam mana nak duduk? Dah kita duduk dah dalam nampak lagu mana ni? Dunia kita ini dibelenggu dengan fahsya wal munkar. Macam mana kita dengar sahabat keadaan yang amat-amat dahsyat, kes yang kita tengok baru ni, dia bunuh anak dia, gamak anak dia umur 2 tahun, dia tekuk dengan apa tu, mati anak tu, tanam belakang rumah. Polis pergi cari, dia korek ada dalam rumah tu, belakang rumah tu, anak umur 2 tahun mati, tanam. Masya Allah, ini berlaku zaman kita. Maksudnya gamak. Sebab apa? Sebab tidak ada iman, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya keadaan ini berlaku biasa dah. Tak mayang biasa, tak mayang. Hak kerja pasal malam tengok, aku tanya apa orang mayang. Acik tanya tengok, aku kepiah aku tanya enggak. Kadang pakai kepiah pun tak terik dia. Kata pakai tengok cawarak, tak mayang belum tu.
Sebab tu kita duk makan tu hak pasal malam tu halal tak? Halal. Syubhat. Sebab apa? Fasik apa? Tak mayang. Dia qada, saya tahu mana dia qada. Qada mentaji dia tak mayang marik tu mayang, kan dia musafir, kan dia main daripada Johor mana lah. Main kot ni ya. Tapi tak mayang. Kita beli makanan tu. Makan, tu yang tak pernah nampak tu. Neraka lah, kakak seorang orang lain juga lah. Dia tak rasa apa. Jadi isunya nak rasa tu, nak main rasa tu, nak main kat mana? Sebab makanan kita rosak. Faktornya besar makanan. Sebab itulah food ini benda besar, bukan benda yang kita kata kecil. Kita kena fikirkan. Sebab kita bimbang tidak ada jawapan di hadapan Allah. Esok ni Allah tanya kita, tak ada jawapan. Malaikat kita kata, ya Allah, aku lalai, aku lupa, aku ghalib, aku merupakan orang yang sangat lemah dalam nak melawan keadaan yang ada pada zaman hari ini. Sebab itulah hati itu fokus yang sangat penting untuk sama-sama kita suburkan dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran dan sebagainya. Nak bagi hati yang khasyatillah, yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu marilah sama-sama kita berazam, bermudahan menjadi manusia yang lebih baik hari ini daripada hari yang sebelum ini. Tetapi orang yang celaka dan degil tidak mahu mendampingi pengajaran Al-Quran, sebaliknya menjauhi dengan memombongkan diri. Orang ini akan merasa panas api neraka yang sangat besar di lembah neraka Jahannam. Kata Al-Hasan, api yang besar itu ialah api akhirat, dan yang kecil pula adalah api di dunia. Yang kata kubra tadi, an-narul kubra, adalah api neraka Jahannam. Kemudian orang yang dimasukkan ke neraka Jahannam tidak akan mati sehingga membolehkan ia berehat, dan ia tidak pula hidup dengan baik lagi mulia. Sebaliknya disiksa oleh Allah dan menderita selama-lama, wal'iyazabillah. Inilah harapan kita, wal'iyazabillah. Mudah-mudahan Allah bebaskan kita daripada api neraka, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tarru'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.